Assalamualaikum, kami dari kelas CIA Mercy dan juga dari kumpulan 4. Untuk tajuk keruntuhan moral masyarakat masa kini terhadap makhluk dan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kami telah memilih tajuk rasuah. Saya Numaisara dan juga dua ahli kumpulan yang lain iaitu Nur Atirah dan juga Nur Amira. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut, kita perlu tahu apa itu rasuah. Rasuah ialah penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Suapan dari rasuah bukan sahaja berkaitan dengan wang ringgit, malah berkait juga dengan hadiah, undi, upah, perkhidmatan, bonus, jawatan dan juga diskaun. Rasuah dari segi Islam. Jika seseorang individu membawa masuk rasuah dalam kehidupan mereka tidak membawa keberkatan. Makanan dan minuman dari hasil rasuah juga tidak berkat. Rasulullah SAW pernah berpesan, daging yang tumbuh daripada makanan haram, maka neraka adalah lebih baik baginya. Allah juga pernah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan-jalan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian harta daripada manusia berbuat dosa padahal kamu mengetahui salahnya. Punca berlaku rasuah. Yang pertama, kurangnya keimanan dan ketakwaan dalam diri. Yang kedua, sifat tamak yang dikaburi dengan harta dunia seperti wang ringgit. Yang ketiga, tekanan hidup yang mempunyai hutang yang banyak. Yang keempat, kepimpinan memberi ruang dan kesempatan untuk berlakunya rasuah dan kelemahan dalam organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amira binti Mama Afendi dari kelas DIA Mercy. Berikut merupakan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, Akta 694. Berikut merupakan seksyen dan jenis kesalahan. Seksyen 16 dan 17 Clause A meminta atau menerima rasuah. Seksyen 17 Clause B menawar atau memberi suapan. Seksyen 18 mengemukakan tuntutan palsu dan Seksyen 23 menggunakan jawatan atau kedudukan untuk suapan pegawai badan awam. Di sini, saya lampirkan keratan berita yang melibatkan isu meminta dan menerima rasuah sebanyak 3,000 pada 2 tahun yang lalu. Seorang pegawai Jabatan Imigresen Perak didakwa di Mahkamah Session Ipoh hari ini atas dua pertuduhan meminta dan menerima rasuah sebanyak RM3,000 2 tahun lalu. Megat Khairul Anwar Sulaiman bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan. Bagi pertuduhan pertama, dia didakwa meminta suapan sebanyak RM3,000 daripada seorang individu, Muhammad Zahir Zahiri, sebagai dorongan untuk menutup kes tangkapan dua pekerja Indonesia yang melanggar hal ehwal prinsipalnya sebagai pegawai imigresen. Dia dituduh melakukan kesalahan itu menerusi satu panggilan telefon yang dibuatnya pada jam 1.55 tengah hari 30 Mac 2016 terhadap individu itu. Bagi pertuduhan kedua, dia dituduh secara rasuah menerima sebanyak RM3,000 daripada individu sama sebagai balasan untuk menutup kes tangkapan dua pekerja Indonesia terbabit. Ianya merupakan keratan akhbar yang diambil daripada Sinar Harian pada tahun 2013 bertajuk Konsultan Didakwa Minta Rasuah. Ianya melibatkan konsultan yang mengaku tidak bersalah di mahkamah seksyen di sini
atas tuduhan meminta rasuah daripada seorang pengurus restoran November tahun yang lalu sebanyak RM4,000 melalui perbualan telefon. Di sini, saya lampirkan keratan berita yang melibatkan 9 individu termasuk 5 penjawat awam terlibat dalam kes rasuah dan penyalahgunaan kuasa berhubung pendaftaran akaun baharu e-perolehan yang membabitkan sebuah kementerian. 9 individu termasuk 5 penjawat awam direman selama 6 hari kerana disyaki terbabit dalam kes rasuah dan penyalahgunaan kuasa berhubung pendaftaran akaun baharu e-perolehan membabitkan sebuah kementerian. Magistrate Syahwira Abdul Halim mengeluarkan perintah reman itu yang bermula hari ini hingga 22 Julai selepas membenarkan permohonan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Mahkamah Magistrate Putrajaya pada Jumaat 17 Julai. Terdahulu 5 wanita dan 4 lelaki tiba di mahkamah pada 9 pagi dengan berpakaian lokap SPRM warna jingga dan tangan bergari. Menurut sumber SPRM, kesemua 9 individu terbabit ditahan di sekitar Putrajaya dan Kuala Lumpur dalam operasi semalam. Okey, berikut adalah kereta akhbar yang menjelaskan tentang salah laku rasuah yang akan menjejaskan ekonomi di negara Malaysia yang telah dibahaskan oleh Ketua Adik Negara Tan Sri Amrin Buan yang menyimpulkan kesan-kesan rasuah terhadap ekonomi di negara Malaysia seperti kes kerugian 1.63 bilion yang dialami oleh Sain Darbi Berhad yang berlaku disebabkan rasuah. Okey, seterusnya adalah hukuman bagi kegagalan melaporkan rasuah yang terdiri daripada 2 iaitu gagal melaporkan pemberian, janji atau tawaran rasuah di bawah Seksyen 25 Klaus 1 Klaus 2. Tidak melebihi RM10,000 dan penjara tidak lebih daripada 10 tahun atau kedua-duanya sekali. Yang kedua adalah gagal melapor permintaan atau memperoleh suapan di bawah Seksyen 25 Klaus 3 Klaus 4 yang tidak melebihi RM10,000. Penjara tidak lebih 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Okey, kesan rasuah terhadap segala aspek. Yang pertama adalah dapat menghancurkan keadilan sesebuah negara, melahirkan masyarakat yang tidak berkemahiran, muncul masyarakat yang pentingkan diri sendiri, orang jahat akan bertambah jahat dan menyebabkan pembahagian kekayaan yang tidak seimbang. Sekian, terima kasih.